facing. Alright. Seperti yang kita dah discuss sebelum ni, kita fokus kepada 3 jenis sistem. Okay. Yang pertama adalah microcontroller. Okay. Microprocessor and microcontroller. Right. And, itu yang kita buat untuk projek kita Arduino, etc. Second system adalah PLC. Okay. Where we said that PLC is used in the industry environment for process control, right? And then this is the third one, which is a PC. Sometimes we call this as a PC base. Okay, PC based controller. Okay, so the component for a PC based controller will require a data acquisition and interfacing. Right, let's see. Right. So by now, I think you can differentiate. Boleh bezakan antara ketiga-tiga sistem yang kita dah discuss. Okay, Arduino microcontroller untuk what we said for compact application, mobile application, embedded application. Okay, so this kind of system, we use microcontroller. Okay, of course, there are advantages and disadvantages for all these three systems. Right, for PLC, you said used in the industry for process control, for industry environment. All right, the function is very much the same. Here we require input coming from sensor, then we control the system, and then the controller we send a signal to the system. Okay, we use that to control. All right, so the third one here for today is for a system that use PC to control any application. Okay, sistem boleh jadi apa-apa. Boleh maksudnya sistem tu pelbagai lah. Cuma sekarang kita discuss dari segi controller, hardware untuk controller. Okay, so yang ketiga adalah what we call as PC based controller. Okay, PC based controller. Bila kita kata PC based, maksudnya kita menggunakan PC lah. Kita guna microprocessor PC untuk menghasilkan function yang sama seperti untuk mobile application ataupun untuk industry application. Maksudnya kita perlukan sensor untuk bagi input, okay, kepada controller kita dalam PC, and then controller akan send input output dan dia akan control sistem kita. Okay, flow process dia sama. Cuma beza adalah hardware dia sama ada kita pakai microcontroller kecil, kita pakai PLC, maksudnya dia bukan PC tapi dia ada spesifik form dia lah PLC tu, and then yang ketiga adalah kita pakai PC. Okay, so flow dia sama, ada komponen pun sama, sensor, lepas tu kalau ada actuator, okay. Maksudnya kita boleh guna ketiga-tiga jenis controller ni untuk control satu sistem yang sama. Okay, alright. Tapi untuk maksudnya kalau macam microcontroller, dia adalah specific application dia kan, untuk mobile application, untuk compact, untuk sistem yang compact, dan juga untuk sistem yang boleh embedkan controller dalam sistem tu. Right. So untuk PC base normally fokus kepada macam lab lah, experimental rig. Okay, where we focus, we get the data and we process that. Okay, mungkin kalau dekat industri biasa PLC lah. PC base pun ada juga dekat industri. Kalau untuk just monitor tu kita boleh pakai PC lah untuk monitoring. Okay, provided the environment is suitable lah untuk gunakan PC. Right. So contoh pertama kat sini adalah 5 axis
teaching robot. Okay, so maksudnya sistem dia adalah untuk teaching, so digunakan di dalam lab. Okay, right. So bila guna dalam lab, biasanya design dia tak adalah, maksudnya kalau untuk teaching ni, design sistem tu tak adalah, maksudnya bila kita nak teaching, kita nak tunjuk semua yang ada dalam tu. Okay, so that's why kita tengok dia punya sistem tu, maksudnya tak macam mana nak cakap, dia open lah, dia open, dan kita nampak dia punya tak ada cover semua tu sebab kita nak tunjukkan sistem tu. Okay, so kat sini kita akan pakai PC base. Okay, PC base, contoh ni adalah projek PSM. Okay, final year project, the student develop 5 axis teaching robot. Okay, so sama macam buat projek mechatronic juga. Okay, dia kena design robot arm ni. Okay, so siapa yang buat robot arm tu tahulah kan, kena design dia punya arm ni. Okay, panjang arm, combination of length of the each arm tu akan decide apa dia punya region. Maksudnya region yang dia boleh capai lah. Okay. Alright, dan dia adalah servo motor dia kat sini. Berapa servo motor ni? 1, 2, kat bawah ni 3. Okay. Sini satu lagi kot, 4 ni. 1, 2 bawah, 3, 4 ni untuk gripper lah. Okay. So sama, design sistem dia adalah robot arm. Okay. So alright, so dia pakai PC base. So nampak dia pakai PC. PC zaman saya dulu belajar bisa macam ni lah PC saya. Okay. Lepas tu, in order to allow the microprocessor, okay, bukan microcontroller, ni microprocessor, to communicate with sensor and actuators. Okay. Kita ada banyak sensor, kita ada banyak actuators. Contoh actuator tadi servo motor tu lah. Okay. Kita tahu dalam microprocessor, sistem dia separate kan. Microprocessor ada CPU, okay. Lepas tu dia ada RAM, ROM, lepas tu dia ada input-output interface. Okay. So dalam PC biasanya input-output interface tu cuma untuk keyboard, untuk mouse, untuk monitor, untuk printer. Okay, monitor, printer adalah output, input dia adalah keyboard dengan mouse. Okay, so sekarang kita nak attachkan sensor. Okay, kita nak attachkan different components kepada PC ni lah. Okay, so in order to do that, kita kena ada special component. So this special component is called as a data acquisition card. Okay, data acquisition card. Okay, so ini card ni. Dia panggil interfacing card, tapi nama standard dia adalah data acquisition card lah. Okay, so that ni macam motherboard kan. Okay, macam motherboard ni dia ada modul-modul dia. Okay, antara contoh modul adalah analog to digital converter. Okay, macam mana kita nak convertkan analog signal daripada temperature sensor ke daripada apa-apa sensor lah yang analog sensor. Okay, supaya data-data yang kita measure menggunakan analog sensor tu difahami oleh komputer. Okay, so in order to allow that, we need a special system. Okay, kalau macam Arduino, ADC module tu memang dia dah design dan letakkan di dalam chip dalam Arduino itself. Okay, so in order to allow PC to communicate with our analog sensor, digital sensor, analog actuator and digital actuator, kita kena ada data acquisition card ni. Okay. Okay, so ni contoh data acquisition card. Okay, ada banyak manufacturer yang buat. Yang popular adalah NI.
NI instrument, itu popular lah, standard biasanya kalau orang cari NI. Okay, tapi ada banyak juga yang lain-lain yang kira lebih murah dan dapat bagi provide function yang lebih sama lah. Lagipun sekarang ni semuanya macam teknologi tu semua orang dah tahu. So maksudnya ada banyaklah company yang boleh provide untuk beli ni. Okay. Tapi NI instrument ni popular sebab they come together with software yang juga well known lah, maksudnya yang semua orang pakai. Okay. Alright, so selain daripada data acquisition card, okay, data acquisition card tu adalah untuk interface kan. Okay, sebab tu dipanggil juga interfacing card. Untuk interface kan antara outside world dengan digital world dalam PC lah. Okay, selain daripada tu kita perlukan driver juga. Okay, driver ni macam signal conditioner, macam driver untuk motor. Okay, semua tu duduk di bawah driver. Right. Alright, and then ini sistem lah, dia ada dipakai stepper motor dan juga transmission dia menggunakan timing belt, chain and sprocket. Okay. Alright, so dari contoh ni you nampak complete system kan. Kita ada mechanical system, robot arm. Okay. Kita ada PC di mana dalam PC tu kita design kita punya controller. Okay, kita design kita punya controller. So kalau kita ada controller, kita perlukan input. Okay, input coming from sensor. Okay, dan function controller adalah untuk provide output signal untuk control the system. Okay, so itu kita pakai actuators. Actuators contoh dia stepper motors lah. Okay, untuk control the system. Right. So in order to allow sensors, actuators to be able to communicate with our controller, we need to have a data acquisition card. Alright. Okay. This is second example. Second example, PC-based process control monitoring system. Okay. Ini sama juga PSM student final year project develop this project final year untuk CHAI Stronglink. Ini dah lama ni. Ni 2007 ni. Okay. Alright. So nampak dia punya setup. Okay. Dia punya setup kita ada PC monitor lah, ni monitor. Sebab dia nama monitoring kan. So maksudnya kita nak tengok lah data-data yang kita capture tu. Macam mana pattern dia. So kena ada monitor untuk allow us to see the behavior. Right, and then kita ada data acquisition system. Okay, ni berbeza dengan yang tadi. Okay, yang ni kita ada data acquisition system. Okay, yang tadi data acquisition card. Driver kita kena develop sendiri. Okay, kalau you perlukan signal conditioner apa, kena develop lah circuit dia. Kalau you perlukan kalau stepper motor tadi kan, stepper motor kena ada H-bridge lah. Okay, so kena develop driver. Okay, beza dengan data acquisition system ni, biasanya data acquisition system dia dah come together with driver. Okay, maksudnya signal conditioner dah ada, driver motor biasanya pun dah ada. So kita just, maksudnya kita boleh pilih lah. Okay, so depend. Maksudnya data acquisition system ni ada banyak jenis, ada banyak size, ada banyak harga. Okay, cost dia pun berbeza. Okay, lagi banyak function yang dia bagi, lagi mahal lah cost dia. Okay, dulu saya pernah nak beli untuk projek, quotation yang dapat 16,000. Okay, so in order to beli tu kita kena beli yang maksudnya optimum untuk sistem kita. Kalau beli terlebih kan cost dia lebih mahal. Okay, so kena beli yang optimum untuk sistem kita. Alright, so sistem dia kat sini adalah water level control. Okay, nampak ada tank kat sini kan. Okay, water level control, you dah belajar dalam control, water level control. Okay, so dia ada valve lah, valve pump ataupun valve valve lah yang untuk masukkan air dan keluarkan air. Alright, so kita ada PC.
Okay, PC dalam ni ada kita punya controller lah, controller untuk create user interface macam ni lah. Okay, so beza kat sini dia tak dekat lah. Okay, data acquisition system tu dia dah coming together dengan signal conditioner. Okay, driver tadi tu yang kita kena develop sendiri dia dah embeddedkan dalam data acquisition system ni. Okay, so driver dia dah ada. Driver dan signal conditioner dah ada lah dalam ni. Okay, so ini lebih mobile, lebih compact. Ada saiz besar, ada saiz kecil. Okay, tengoklah. Okay, so ni dia punya connector dia. Okay, so bila kita beli sensor, kita make sure connector kena sesuai lah baru boleh kita sambung kepada kita punya data acquisition card. Data acquisition system lah. Alright. Okay, ini potentiometer lah. Ini untuk kontrol kadar alih. Okay. Q-in. Berapa banyak Q-in yang masuk. Maksudnya dia control valve opening. Right. So ni rotor lever system lah. So dia ada sensor, dia ada actuator lah. Okay. Alright. So dari dua contoh ni kita nampak beza dia. Beza dia yang sistem yang pertama tu dia pakai data acquisition card. Itu sebenarnya sistem lama lah. Sistem lama. Okay. Itu tahun 90-an, 80-an belum lah. 90-an lah. 90-an bila awak buat kalau buat PhD ke, buat PhD memang awak akan pakai sistem-sistem yang tadilah. Perlu tahu macam mana nak guna data acquisition card. Okay. Perlu tahu macam mana nak develop driver. Okay. Maksudnya dari segi circuit tu nak develop summing amplifier ke, nak filter and etc. Okay. Itu dekat driver. Okay. Perlu tahu macam mana nak develop controller dekat dalam software. Okay. Sama ada awak pakai MATLAB ke ataupun awak pakai LabVIEW. Okay. Itu perlu tahu. Dan perlu tahu macam mana nak design the system. Okay. Robot arm contohnya kena design robot arm. Okay. Actuator apa nak pakai, sensor apa nak pakai. Semua tu perlu tahu, perlu develop, perlu buat lah, perlu buat. Okay. Sebab at the end the function adalah untuk dapatkan data. Okay. Untuk dapatkan data bagi output ke, data bagi input ke, supaya kita boleh analysis the performance of the system. Okay. So sama macam sistem yang awak develop sekarang lah. Untuk projek awak tu sama, lebih kurang sama. Komponen proses flow dia sama. Ada sensor, ada actuator, ada mechanical design, ada controller design, ada circuit design, etc. Alright. So kita fokus kepada data acquisition system. Right. So kita tahu data acquisition system adalah untuk capture the input. Okay. Perlu ada driver, perlu ada signal conditioner. Okay. Lepas tu ada interfacing dia. Okay. Okay, ini yang pertama lah, sense physical variable. So ini kita perlukan sensor lah, sensor untuk dapatkan bacaan. Okay. Selepas pada sensor, kita perlu buat signal conditioner. Okay, nak amplify ke, nak tambah dua signal ke, nak filterkan signal ke. Okay, semua you dah belajar lah dalam instrumen. Okay, signal conditioning circuit. Alright, after signal conditioning circuit, kita ada analog to digital converter. Kita nak convertkan analog signal kepada digital signal. Okay, sebab dapat PC, microprocessor cuma accept digital. Dia cuma faham 0101. Okay, dia tak faham 4.5, dia tak faham 3.2. Okay, so kita kena convert lah. Convert 3.2 dalam kod 0101 apa nilai dia. Okay. Okay, so once kita dah convert kepada digital signal, barulah komputer tu faham, barulah dia boleh proses. Okay, barulah dia boleh run the algorithm yang kita buat. Okay, so dia akan run lah macam kita bincang microprocessor itu. So dia akan proseskan, dia ambil dua signal, dia tambahkan, dia buat comparison and etc. Okay.
So once kita dapat the data, kita akan store dalam memory. So data tu kita gunalah sama ada kita nak buat proses control, kita nak control the system, ataupun kita nak analyze dia, ataupun kita just nak store ni biasalah untuk simpan dan untuk display. Okay, untuk monitoring. Alright. So this is all the components. Okay, kita perlu ada sensor, kita perlu ada signal conditioning circuit, kita perlu analog to digital converter, okay, and then kita perlukan software lah, software untuk buat design controller dia, untuk analyze, untuk simpan dan untuk monitor. Alright. So ni dia punya flow proses lah. Okay, sama macam awak belajar dalam instrumen lah, bukan sama kan. Sebab ni data acquisition, maksudnya kita nak dapatkan data sahaja. Okay, sensor. Okay, sensor boleh pelbagai lah, dah tahu semua ni. Okay, lepas tu kita perlukan okay, ni physical system ni physical variable lah. So depend kepada variable apa yang kita nak capture lah, yang kita nak acquire. Okay, sistem kita control temperature, sistem kita perlukan pressure signal, sistem kita nak control flow. Okay, so depend kepada kita punya application. Alright, so sensor ni depend kepada variable apa yang kita nak measure lah. Kalau temperature sensor, perlulah pakai RTD ke thermocouple ataupun thermistor. Alright, so kena buat selection kat situ. Okay, after sensor, kita perlu buat signal conditioning. Okay, sama untuk amplify, untuk filter, untuk buat operation, comparison and etc. Okay, so once kita dah dapat signal kita akan convertkan analog to digital converter. Okay, yang keempat, analog to digital converter. Okay, so dia akan depend kepada size interfacing card tersebut. Okay, contoh Arduino kita, analog to digital converter modul untuk Arduino, dia adalah apa? 209 209. 210 1024. 2 berapa? Siapa tahu 2/10 ke 2/9? Ke 2/8? 2/10. 2/10 1024. Okay, so dia depend kepada size. Okay, contoh Arduino Uno dia adalah size dia adalah 1024. Maksudnya dia boleh simpan 1024 memory. Ada 1024 location yang dia boleh simpan memory dia lah, bilangan dia 1024. Okay. So kalau macam tu dia akan jadi 10 bit resolution lah. Okay, so later kita akan tengok lah lagi besar size card tu, biasanya kita panggil word length. Okay, lagi besar length dia, lagi apa? Lagi smooth data yang kita boleh dapat. Okay, lagi smooth. Okay, contoh dari gambar yang kita nampak kat sini ni. Okay, contoh kat sini. Okay, ni 8 bit resolution. Maksudnya dia adalah 2/8 lah. 2/8. So data dia macam inilah. Okay, ada sebab dia digitizekan. Okay. So kalau size dia lebih tinggi, 2/10 ke ataupun 2/16 ke, you boleh expect data dia lebih smooth macam ni. Okay, lebih smooth macam ni lah. So tak nampak lah tangga-tangga tu. Dia lebih smooth. Okay, sebabnya resolution dia lebih kecil. Okay, sebab size yang banyak, resolution dia lebih kecil. Alright, so analog to digital converter dia akan convertkan analog signal. Okay, contohnya kalau kita ambil
temperature sensor, kita measure 20 degree Celsius. So 20 degree Celsius convert dalam H bridge amplify, you akan dapat let's say 0.25 millivolt. Okay, 0.25 millivolt. Okay, so that 0.25 millivolt will be convert to become this code. Okay, contoh 01111108. Okay, so dia akan depend kepada size dan juga resolution lah. Later kita tengoklah macam mana dia convert tu. Okay, flow information sama lah, ini sama macam flow tadi lah. Okay, dia ada beza tak? Input transducer measure output macam filter condition device yang require process record by computer. Okay, ini extra lebih sikit lah. Okay, so yang tadi gambar tadi cuma sampai kat sini lah digital information ni. Okay, sampai digital information maksudnya kita dah ada data. Okay, kita ada data, so data tu kita akan proses dan kita akan rekodkan dalam komputer. Dan kita boleh buat, kita boleh control berdasarkan data yang kita dapat. Okay, so controller kita akan modify physical signal. Okay, controller kita akan calculate, dia akan dapat satu signal. Okay, signal ni perlu di-convert kepada analog. Okay, sebab signal yang dia calculate tu, yang dia buat decision tu adalah dalam digital signal. Okay, so kita perlu convertkan kepada analog by digital to analog. Analog to digital, analog to digital, digital to analog lah, DAC. Digital to analog converter. Okay, signal digital kita convertkan kepada analog. Sebab apa? Sebab yang nak terimanya adalah contoh stepper motor. Okay, ataupun DC motor. Okay, so DC motor tu dia require voltage. Okay, voltage adalah analog signal. Okay, so kita kena convert balik lah. 01111001. Okay, contohnya kita convert balik kepada analog, barulah kita boleh hantar kepada kita punya actuator. Okay, sebelum tu kita kena condition jugalah. Okay, kalau signal yang di-provide tu besar, let's say besar 3 volt contohnya. Tapi range of our actuator, okay, range dia cuma between 0 to 1 volt. Okay, so kita kena attenuate lah, kita kena kecilkan kita. Okay, ataupun sebaliknya lah, signal yang provide adalah kecil tapi sistem kita require bigger voltage, so kita kena amplify kan dia. Right, so output transducer interact with physical variable, so dia akan activate kan lah sistem tu. Okay, motor akan bergerak, valve akan dibuka, speed increase, so itu interaction lah. Right, kita tak payah discuss lah dari segi transducer ni. Okay, ini sama kalau awak buat Arduino pun benda yang sama, kalau awak buat PC base sama, awak buat pakai PLC pun benda yang sama. Okay, cuma dari segi transducer ni kita kena make sure sensor-sensor yang kita nak pakai, kita beli yang compatible dengan kita punya sistem lah. Okay, contoh Arduino pun ada dia Arduino sensor kan. Maksudnya sensor tu sesuai dipakai dengan Arduino. Okay, ada sensor yang Arduino tak boleh accept. Okay, sebab dia belum ada lagi yang orang develop modul untuk sensor tersebut. Okay, so kita tak boleh lah beli sensor macam tu. Okay, contoh dia contoh yang saya tahu piezoelectric actuator lah. Dia mungkin dah ada tapi dia perlu design dia tu perlu compatible dengan Arduino. Okay,
sebab sensor ni ada banyak manufacturer, ada banyak manufacturer yang develop sensor ni kan, banyak jenama. Okay, tapi bila kita nak beli tu kita kena check, make sure dia compatible. Okay, kalau beli ni Arduino boleh baca tak? Okay, kalau beli ni PC boleh sambung tak? PLC boleh pakai tak sensor-sensor yang awak nak beli? Tu kita kena check lah. Okay, kita make sure dia compatible dengan sistem kita. Okay. Right, signal condition awak dah belajar, amplification, isolation, filtering, linearization. Right. Dah ada banyak lagi lah. Okay, lepas tu yang kita nak fokus kat sini yang awak belum ni lagi lah. Analog to digital converter. Okay. So analog to digital converter, function dia ialah to convert analog signal to digital. Saya dah explain banyak kali kan. Sensor, contohnya temperature sensor, bacaan dia adalah dalam analog. Dia provide dalam millivolt, 0 millivolt, 0.1 millivolt, 0.9 millivolt, 1.5 millivolt. Itu adalah analog signal. Okay. Kita kena convertkan kepada digital supaya PC kita, microprocessor kita ataupun microcontroller kita boleh faham. Okay. 0.2 volt tu equivalent dia apa. Okay. So, in order to convert ni, sebab tu kita ada, contohlah dekat Arduino kita ada ADC module. Okay, ADC module memang function dia untuk convertkan daripada analog ke digital. Okay. So, ini adalah antara faktor-faktor yang perlu kita faktor lah, saya nak cakap term yang kita perlu faham untuk gunakan bersama dengan data acquisition system lah ataupun ADC converter ni. Okay. Imagine you nak design benda ni. Okay. You nak develop analog to digital converter. Okay. So of course kita kena faham benda ni, dan kalau you nak pakai pun you kena faham benda-benda ni. Okay. Input signal, sampling rate, throughput, resolution, range and gain. Right. So first one input signal. Input signal kita kena tahulah sensor kita tu provide analog ke digital. Okay. So kalau analog, kita kena adalah analog to digital converter. Okay, kita perlu ADC tu. Okay. Tapi kalau sensor kita memang dah digital, okay, contoh macam switch, okay, push button, okay, state dia ada dua je kan, sama ada dia kosong ataupun satu, sama ada dia on ataupun dia off. Okay, kalau macam switch kan, kiri off, kanan on, ataupun push button, belum push kosong, dah push satu. Okay, depend lah sama ada dia normally open ataupun normally closed switch. Alright, so kalau dah digital tak perlulah sambungkan kepada analog to digital converter. Alright, yang kedua adalah sampling. Okay, kita kena make sure that sampling rate yang kita ambil mestilah bersesuaian dengan kita punya signal. Okay, supaya dia tak create false signal. Dia tak menghasilkan signal yang tak mewakili signal sebenar. Okay, memang dia capture tapi disebabkan sampling rate kita tu tak sesuai untuk kita punya signal, bila kita convert dia jadi signal yang lain, totally lain daripada signal yang asal. Okay. So kita kena faham sampling inilah. Okay. So sampling ni adalah proses di mana kita ambil data. Okay. Proses di mana kita capture the data. Okay. Cakap macam mana? Ada gambar last tu, ada gambar dia tapi okay. Cara dia capture adalah dia akan, sebab dia macam pakai apa nama? Kapasitor. Okay, kapasitor ni dia boleh hold the charge.
Okay, dia boleh hold the charge. Okay, so bila dia open, dia on the capacitor, capacitor akan capture the charge. Okay, so dia akan hold kan. Okay, dia akan hold tu, lepas tu baru dia capture lain. Okay, so masa dia capture tu sebenarnya dia ambil data daripada signal. Okay, sensor tu tengah provide data yang apa. So dia akan capture data tersebut. Okay, hold tu adalah time ni lah, discrete time ni. Okay, so contoh ni, kita ada satu signal macam ni, sine wave punya signal. Okay, so kita akan buat sampling. So sampling ni dia pakai snap and hold. Kalau you tengok sebenarnya dia kat belakang tu ada, tapi saya boleh tunjuk sekarang. Okay. Okay, ini yang dekat sampling lah. Dekat komponen untuk sampling, ini dia punya circuit dia. Which is kita pakai kapasitor, okay, dengan switch. Okay, so bila dia nak capture berapa bacaan, so dia akan close the switch lah. Okay, dia akan close the switch. So voltage yang terhasil daripada sensor tu akan dapat lalu dan disimpan di dalam kapasitor. Okay, so kapasitor boleh hold the charge kan. Okay, so dia akan simpan dalam kapasitor. So dia split second dia sebenarnya, dia macam gitu. Dia on, dia off terus. Okay, so masa dia on tu dia capture dan bila dia off tu kita panggil sebagai hold. Okay, masa dia on tu adalah sample, so dia ambil data. Okay, lepas tu dia off adalah hold. Hold tu maksudnya dia akan simpan data tersebut sebelum dia ambil data yang selepasnya. Okay, so tu adalah timing lah, sampling time. Okay, berapa lama sampling time dia. Okay, so tu dekat sini kan. Okay, so dekat sampling ni, circuit dia adalah sampling and hold tadilah, circuit switch dengan kapasitor tadi. Okay, so masa switch tu on, dia akan capture. Okay, T1, so dia akan capture data kat sini. Dia akan capture data dekat okay, dia akan capture data kat sini lah. Okay, so dia akan hold contohlah dia akan hold selama 1 second contohnya. Okay, so after lepas 1 second dia akan capture data kat sini pula. Okay, so dia hold lagi 1 second baru dia capture yang ketiga. And so on lah. Sampailah habis lah. Alright, so dia akan capture data-data ni. Okay. Okay, kebetulan masa dia on tu kedudukan signal adalah dekat sini. So dia akan capture value yang kat sini lah. Dia tak capture value yang dekat sini. Okay, sebab masa tu switch tadi off. Okay, so bila masa dia on kedudukan signal adalah dekat sini. Okay, so tu adalah sampling. So sampling adalah taking a sample of signal pada masa tertentu lah. Okay, discrete time. Alright. Okay, so sampling time ni juga akan determine kita punya sampling rate. Okay, so determine how often conversion take place. Okay, okay, so contoh dia, okay, sampling rate 4 sample per cycle. Okay, okay, dalam satu cycle tu dia akan ambil 4 sampel. Okay, sebenarnya dia bukan macam itulah. Dia sebenarnya depend kepada time tadi itulah. So time tadi tu yang akan menentukan sampling rate. Okay, tapi kita boleh nampak lah the effect of sampling rate ni. Okay, kalau awak ambil 4 sampel per cycle, okay, maksudnya data awak tu kasar kan, crude, nampak kasar. Okay, so yang data kat sini ni dia hilang. Kan sepatutnya dia berbentuk dia macam ni. Okay, sama, bentuk dia macam ni. Okay, tapi disebabkan sampling rate kita kecil, okay, kita cuma ambil 4 sampel per cycle, so kita akan hilang data kita lah, ada information yang hilang. Okay, so kalau awak nampak 8 sampel per cycle,
Okay, nampak data dia lebih smooth. So dah ada nampaklah sikit ada curve kat situ kan. Okay, so comparekan kepada 16 sample per cycle. Okay, so data tu lebih smooth lah. Okay. Okay, sampling rate adalah sampling frequency lah. Sampling frequency basically sebenarnya dia bergantung kepada sampling time tadi tu. Okay. So dia kata daripada contoh yang kita tengok tadi pun kita dah tahu sampling frequency determines the quality of analog signal that is converted. Okay, kita nampak kan. For sample per cycle ada information hilang, signal kasar, okay, berbanding kepada higher sampling frequency lah. Okay, so that's why kita kata dia determine the quality of analog signal. Okay, higher sampling frequency achieve better conversion of analog signal. Lebih smooth lah. Okay, a signal of lower frequency is generated from such a process. This is called aliasing. Okay, so bawah sikit aliasing ni. Alright, so ini yang saya katakan kalau sampling rate awak tu tak betul, okay, tak sesuai dengan frekuensi signal awak. Okay, frekuensi signal awak besar tapi awak ambil frekuensi maksudnya tak sesuai lah, tak sesuai. Frekuensi dia tak sesuai. Okay, so dia akan menghasilkan signal yang kita convert tu akan jadi distort. Okay, dia jadi totally lain daripada signal yang asal. So kita panggil dia aliasing, aliasing problem. Okay, so ni Eisenman punya teori. Dia kata untuk dapatkan sampling time yang sesuai, dia akan bergantung kepada sampling time. Okay. Okay, sebab kita nak menentukan sampling time di sini. Okay, sampling time ni adalah berapa second untuk dia hold tu. Itu sampling time lah. Setiap berapa second dia akan ambil data. Okay, so dia punya teori adalah dia mestilah lebih besar daripada settling time per 15 dan lebih kecil daripada settling time per 6. Okay. So settling time ni berapa lama dia ambil kalau first order, kalau second order. Kalau first order macam ni lah kan settling time. NTS. Bergantung kepada settling time kita boleh tentukan sampling time. Right. Sebabnya kita tak nak menghasilkan signal yang distort. Okay, so ni aliasing lah. Aliasing, acquire signal become distorted if sampling rate is too small. Okay, so nampak ini original signal. Okay, dotted line tu original signal. Okay, signal yang asal. Okay, so kita nampak dia punya frekuensi dia tinggi. Okay, frekuensi dia tinggi sebab masa dia, masa per cycle dia tu kan kecil. Okay, so frekuensi dia tinggi. Tapi untuk sampel signal kita nampak frekuensi dia tu rendah. Okay, sebab dia punya one cycle dia kat sini. So let's say lah ini adalah contohlah saya bagi 10 second 10 second. Okay, so sini dia punya one cycle dia ialah 0.1 second. Okay, setiap 0.1 second dia dah complete satu cycle. Okay, tapi sampel signal awak, sampling awak ambil 10 second per cycle. Okay, 10 second per cycle maksudnya
dia punya ni besar. Okay. So sampling period dia ini. Okay, so dia akan capture data pertama kat sini. Data kedua capture. Okay, dia masa dia kan sama every time. Kalau 0.2 second, 0.2 second, 0.2 second and etc. Okay, so disebabkan sampling, frequency sampling tu tak sesuai. Okay, bila kita convert, okay, dia menghasilkan signal yang ni lah, yang hitam ni. Okay, which is kita nampak, bentuk dia berbeza daripada signal yang asal. Kan, signal asal kita ini. Ini signal asal dia, one cycle macam tu. Okay. Jadi kalau 10 second signal kita, bentuk dia macam itu, tapi bila kita convert, dia jadi yang ni lah. Jadi yang ni, yang hitam ni. So, data yang kita convert tu dah tak sama seperti yang asal. Dia dah menghasilkan signal yang berbeza. So, ini yang kita panggil sebagai aliasing problem. Okay. Jadi distort lah, jadi sengit. Jadi bentuk dia lain. Okay, so kita make sure that sampling time kita, sample period kita kena sesuai. So pastikan kita punya sampling period tu mestilah bolehlah follow Eisenman punya teori tadi. Okay. Alright, so itu dari segi sampling. Alright, dari segi conversion, okay, so this is the process macam mana kita convertkan dari analog to digital. Okay. Alright. Right. So, okay. Data kita, yang ni kan data kita. Ini data kita. Ini data kita yang ni. Signal kita lah dari sensor kita. Okay. Alright. So, sekarang kita nak convertkan kepada digital. Okay. So, kita faham digital, dia cuma faham. Sorry. Okay. So, digital dia cuma faham 0 dengan 1. Okay. 0 dengan 1. Okay. So, maksudnya dia cuma boleh simpan 0 dengan 1. Okay. So, dia punya conversion ni, dia bergantung kepada size, tu dia panggil bit ni, number of bit. Okay, number of bit. Okay, number of bit ialah berapa memory yang dia boleh simpan dalam kad tersebut. Okay, contoh Arduino kita kata 2/10. Okay, so kalau 2/10 maksudnya dia ada 10 lah kan. 2, 3, 4, 5, 6. Semakin 6 je lah, 10 panjang sangat. Okay. Biasa contoh 3 je sebenarnya yang orang pakai. Okay, contoh kat sini ni 3 je lah. Okay, kita pakai 3 je lah, senang. Okay, let's say kita punya adalah 3 bit. Okay. 3 bit. Okay, so 3 bit maksudnya 3 memory. 3 ruang yang dia boleh simpan. Okay. So dia cuma boleh simpan sama ada 0 ataupun 1. Okay. So combination 01 ni dia akan menghasilkan, okay, nombor dia ialah 0, 0, 0. Okay, maksudnya semua simpan 0. Okay, 0, 0, 1. Okay, dia cuma ubah yang pertamanya dia jadi 1. Okay, 0, 1, 0. Okay, 0, 1, 1. Dekat atasnya 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So 2/3 dengan 8. Okay. So kalau bit dia 3 bit,
Maksudnya dia ada 8 memory space. Ada 8 memory yang dia boleh simpan. Okay, so memory pertama, whatever thing yang disimpan memory pertama, dalam memory pertama akan diwakili oleh 000. Okay. Okay. Dia akan simpan sebagai 000. Okay. Yang kedua, memory yang kedua akan diwakili oleh 001. Okay, dan seterusnya lah. Okay, memory yang ke-8 akan diwakili oleh 111. Okay, so 000, 001, 010, semua ni digital signal. Okay, digital signal. Okay, kita tak tahu lagi yang sebelah analog ni apa. Analog yang nak masuk ni. Okay, tapi dari segi digital, dia bergantung kepada number of bit. Okay, kalau 203, 3 bit card, biasa kita panggil 3 bit card, maksudnya card tu boleh simpan 3 combination. Okay, so 203 adalah 8. So ada 8 memory dalam card tu dia bersimpan. Okay, contoh yang kedua Arduino Uno kita 210. Okay, 210 adalah 1024. Ya, 104. So combination dia tadi lah 0, 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 0. Yang pertama. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Last kali 1. Itu yang kedua. Nombor yang last kali adalah 1, 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 1. So yang 10 tu semua simpan 1. Okay. So in between dia akan ikut sequence yang sama macam ni lah. Okay. Alright, tu part digital. Okay, kita tengok dari segi analog pula. Okay. Okay. Okay, so sebelum kita pergi pada part analog tu, kita tengok yang sampling tu sekejap. Okay. So bila dia ambil sampel, contohnya sampling dia yang pertama kat sini kan. Okay. Okay, masa dia sampel tu, dia ambil data tersebut. Okay, so data tersebut dia akan matching kan. Dia akan matching kan dalam ADC tu sebab dia dah tahu dia cuma boleh simpan antara 000 hingga 111. Dan dia dah tahu kalau value macam ni, dia akan tahu value tu akan jadi 110. Okay, kalau value certain value macam ni, dia akan jadi 111. Kalau value dia dia range dia lah. Okay, so dia akan jadi 100 and etc. lah. Okay, so value tu macam mana? Range tadi tu. Okay, so range tu akan bergantung kepada resolution lah. Okay, resolution. Okay, resolution ni kita dah discuss pun tadi. Resolution lagi, kalau macam tadi sampling kan, sampling lagi besar frekuensi, lagi banyak data kita ambil, lagi smooth dia data. Okay. Resolution pun sama juga. Resolution akan define how smooth the data tu. Okay. Tapi in term of sini dekat resolution dia akan bergantung kepada size of card. Okay. Kalau 2 bit card, okay, cuma boleh simpan 4 je kan, 2 bit card 4. Okay. 3 bit card 8. 5 bit 205 berapa? 128 Berapa 205? Ke 256? Saya tak dapat. 32 lah ke? Oh, 32 je. Alright. Okay, 32. Okay, so 2 bit boleh simpan 4, 3 bit boleh simpan 8, 5 bit boleh simpan 32. Okay. Tapi range analog dia sama. Okay, range analog sebelah sini. Okay, range analog dia sama. Okay. 0,
Okay, maksimum dia 10 contohnya. Ataupun 0 hingga 1 volt. Ataupun 0 hingga 5 volt. Range yang sama, tapi bila awak simpan kepada, bahagikan kepada 4, bahagikan kepada 8, bahagikan kepada 3. Okay, of course yang, okay, contoh contoh kita ambil 1 volt lah. Okay, 1 volt. Okay, so 1 bagi 4 adalah 0.25. Okay, so maksud dia, kalau untuk 2 bit, okay, antara 0 hingga 0.25, dia akan simpan sebagai 0, 2 je lah, 00 je. Sebab dia 2. Okay. Kita signal dia mewakili 00 sebab dia 2 bit. Okay. So, 0 dan 0.25 bigger than 0.25 lah. So, ikut resolution dia juga. Mungkin let's say lah saya bagi 0.251 hingga 0.5. Okay. Ini akan disimpan sebagai 01. Okay, and so on lah. 0.51 hingga 0.75. Okay, ini akan disimpan sebagai 10. Okay. Dan seterusnya, yang last kali 0.75 hingga 1.0, dia akan simpan sebagai berapa? 11. Okay, sebab apa? Sebab dia cuma boleh simpan 4 sahaja. Ada 4 memory je dalam kad. Okay, so dia bahagikan bergantung kepada maximum range yang boleh di-provide oleh sensor tersebut. Okay, so kalau sensor tersebut boleh sehingga 1 volt, okay, so inilah combination dia. Okay, so bila awak capture the bacaan, okay, capture the signal, okay, data sekarang ialah 0.3. 0.3 contohnya. Okay, dia akan simpan sebagai 01. Okay, lepas tu awak capture 0.1. Okay, dia akan capture 00. Itu conversion dia. So dia dah ada, dia macam dah ada table of conversion. Okay, so lagi besar size bit tu, lagi kecil resolution awak. Okay, awak boleh compare kan. Cuba buat kiraan untuk 5 bit ni. Okay, buat 8 bit lah, 8 bit, 3 bit lah. Sebab 3 bit nombor dia kecil kan. Kalau 5 bit tu 22 pula nak kena buat. Okay. So kalau buat yang 3 bit ni, benda yang sama. Kita akan buat table yang sama. Okay. So 3 bit, kita pakai 1 volt tadi kan. So 1 bagi 8. 1 bagi 8 berapa? 0.125 0.125 125 Saya rasa ada contoh ni kat belakang. Tengok contoh je lah. Tengok contoh dulu baru kita tengok ni. Okay, ni 3 bit 3 bit. Okay, so combination dia adalah 000 hingga 111. Okay, so bahagian analog dia akan bergantung kepada full scale. Okay, dia akan bergantung kepada full scale sensor tersebut. Okay, so dalam contoh yang ni pula, dia pakai full scale dia adalah 10 volt. Okay, ni full scale dia adalah 10 volt. Okay, so 10 volt akan bahagi dengan 8. So kita akan dapat 1.25. Okay, 1.25. So range dia adalah, kalau contoh kat sini, ni adalah 0 hingga 1.25 lah. Okay, kat sini akan jadi
2.5. Sorry, pen saya tak capture betul. 2.5 sini akan jadi 3.75 and so on. Okay, maksudnya tambah je lah 1.25 tambah 1.5 tambah 1.5 sampai last kali kat sini akan jadi 10 volt lah. Okay. So kalau awak capture, okay, capture dekat sini setengah. Okay, so contohnya bacaan dia adalah 5 volt. 5 volt lah. Okay, so 5 volt dalam conversion table dia, dia akan simpan digital signal dia sebagai 100. 100. So within the range tu dia akan simpan dekat dekat range tersebut lah. Okay, contoh dekat di sini 5 volt, dia akan simpan dekat 100. Okay. So resolution dekat analog, dia panggil dekat analog. So resolution dia adalah 1.25 volt. Itu resolution. Okay. Kalau sebelah digital dia panggil term yang samalah sebenarnya. Resolution ataupun dia panggil least bit square. Least significant bit. Least significant bit. L-E-A-S-T, least significant. Okay. Least significant bit dekat sebelah digital dia naik 01 tu lah, kalau kita nampak 1 lah. Okay, kalau contoh kat sini kan 000 naik ke 1. So naik dia akan jadi 10, 11, 100. 1, 10, 11. Okay. Itu least significant bit lah untuk digital. Okay. Kalau sebelah analog dia dipanggil resolution. Okay, resolution dia 1.25. Okay, higher 12 bit ADC, least significant bit dia adalah 2.44 milivolt. Okay. Sebab sebelah digital tu sama je, dia every time dia punya increment dia sama je. Dia 0, 1, 10, 11. 11, 100. Okay. Diulang balik. 100, kosong lah. 1, 10, 11, 1000. Okay. 1, 10, 11, 10,000. Okay. Itu increment dari segi digital lah. Okay. So untuk satu least significant bit, dia equivalent kepada resolution. Okay. Dan dia akan bergantung kepada size of bit. Okay. 3 bit kalau dia bergantung kepada size of card dan juga bergantung kepada full scale untuk sensor tersebut. Maksimum bacaan bagi sensor tersebut lah. Okay. So ni dia punya explanation lah. Okay, resolution is a function of number of bit ADC used to represent digital data. Okay, higher resolution, smaller detectable voltage rate change. Tadi lah kalau awak nampak 3 bit 1.25. Tapi kalau 12 bit 2.44 milivolt. Okay, maksudnya bila awak capture 0.12 0.2 okay, 0.0244 dah digital signal dia dah berbeza. Okay, sedangkan kalau 3 bit tadi tu 1.25. So dalam 1.25 tu kalau awak pakai 12 bit tu ada banyak lagi digital signal yang awak boleh guna lah. Okay. Bigger the size, smaller the increment.
This significant bit is defined as the minimum increment of the voltage that an ADC can convert. Okay, basically sama macam resolution lah, sama. Okay, ada soalan tak untuk conversion? Okay, so kita just perlu tahu sensor kita berapa maximum range. Okay, lepas tu berapa size card kita. Okay, 10 bit, 12 bit, Arduino 10 bit. Okay, 1024. Okay, so maximum range kita bahagikan dengan 2 kuasa size of the card tu. Okay, so kita akan dapat kita punya least significant bit ataupun resolution, kita punya smallest detectable signal yang boleh di-provide oleh card tersebut lah. Right, so ni contoh pengiraan lah. So kalau dah faham konsep tadi, okay, kita perlukan berapa size card tersebut. Okay, so contoh ni adalah 10 bits. Okay, kita perlukan full scale, maksimum bacaan maksimum sensor tersebut. Full scale dia berapa? 10 volt. Okay, so dari situ kita boleh tentukan resolution ataupun kita boleh tentukan least significant bit dia lah. Okay. So full scale 10 bagi 2 kuasa 10, so dia adalah 9.8 millivolt resolution dia. Okay. Setiap satu bit dalam card tersebut akan simpan range 98 millivolt. Right, so this exercise number 2, dia just nak tunjukkan ini complete the whole system lah. Awak kena faham macam mana nak dapatkan bacaan daripada sensor. Okay, range dia kat mana sebenarnya, dekat temperature ke dekat volt. Okay, okay, maximum range dia berapa and etc lah. Okay, so tapi yang ni dia nak tentukan berapa card yang sesuai, berapa size card yang sesuai. Kalau kita nak resolution dia, maksudnya baca increment yang berlaku tu untuk setiap 0.5 millisecond, 0.5 degree Celsius. Okay, maksudnya 0.5 degree Celsius akan ada satu signal, digital signal. 0.5 degree Celsius akan ada digital signal yang lain. Itu resolution dia lah. Maksudnya paling kecil kita boleh detect 0.5 second, degree Celsius. Right, so first kita perlukan full scale. Okay, full scale kita adalah dalam millivolt 200 kali 0.5. Okay. Maksimum lah 200 degree Celsius kalikan dengan 0.5 transfer function. Okay, kita akan dapat millivolt lah. Okay, 200 kali 0.5 millivolt per degree Celsius, kita akan dapat 100 millivolt. Alright, so kita akan bahagikan dengan 10, betul lah. Maksimum full scale bahagikan dengan 2 kuasa N. Formula kita kan, kita akan dapat resolution. Okay, so resolution kita dah tahu sama dengan 0.5 degree Celsius. So convertkan kepada millivolt, darabkan dengan transfer function balik lah. Okay, dan transfer function kita akan dapat 0.25 millivolt. Okay, so 0.25 millivolt sama dengan 100 millivolt maksimum bacaan bahagikan dengan 2 kuasa N. So N adalah 8.6. Okay, so size bit yang sesuai mestilah lebih besar daripada 8.6. Okay, itu 9 bit lah. Okay. Ada soalan setakat ni untuk ADC conversion? Okay, so basically dia dah sediakan table. Okay, table dia ikut berapa size bit kita. Okay, 2 kuasa 10. So dia ada 1024 table. Okay, so berapa resolution dia? Okay, bergantung kepada maksimum
bacaan maksimum yang boleh di-provide oleh sensor kita bahagikan dengan saiz memori yang nak simpan lah. Okay, 10 volt bagi dengan 1024. So dia akan dapat resolution. Okay, so dia just matchkan je. Kalau awak bacaan 0.1, okay, 0.1 dia matchkan dengan table dia. Okay, so tu cara dia punya conversion. Okay, so dalam komputer dia punya cuma faham 01. So 01 ni kita panggil bit lah. Satu kotak tu kita panggil bit. Okay, kalau 3 bit ada 3 kotak. Okay. Okay, byte adalah 8 bit. Okay. Kalau 8 tu, 208 tu 1 byte lah. Okay, 208 adalah 256 combination dia. Okay, so ni conversion lah. 1 byte 8 bit to nibble. 2 byte 16 bit, 4 byte 32 bit. Okay, and etc. lah. Okay, 1 kilobyte adalah 1024 byte. Okay, and so on. Okay, 1 terabyte adalah 2 kuasa 40. 1 gigabyte 2 kuasa 30. Right, so tu conversion lah. Alright, ni sama lah. Okay, sama. So kita ada table dia, kita dah ada table. Okay, dan kita ada resolution. Okay, so value antara 0 hingga 0.125 dia akan simpan sebagai 000. Okay, so tu resolution lah. Smallest apa kata tadi? Smallest detectable signal. Okay. So kalau dia baca antara tengah-tengah ni ataupun dia baca atas sikit daripada 0.125 ataupun betul-betul dekat 0.25, semuanya akan disimpan dalam yang sama lah 011 sebab dia range kan. Right. Okay, ini adalah macam mana kita nak convertkan daripada digital to decimal. Okay. Okay, so sama juga lah ni conversion kan sebab macam tadi kalau table 3 kita akan ada 1 pula. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sampai 7 je lah. Okay, total dia 8 tapi sebab dia starting dengan 0. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okay, tapi dari segi desimal dia akan simpan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dari segi digital dia ialah 0, 0, 0. Kita dapat tadi ni 0, 1, 0, 10, 0, 11, 100, 101, 110, 111. Okay, itu conversion dia. Right. So, untuk conversion table, dia lebih senang dia pakai decimal value ni. Okay, kotak ke berapa. Okay, so contoh kat sini adalah 208 kan. Ni 208. Dia 208. Alright, so kita nak convert kan 1010 0111 ni dalam decimal nombor dia berapa? Okay, maksudnya nombor binary code 10 100 111 ni kedudukan dia dalam table kedudukan yang keberapa? Okay. So cara nak buat convert ialah first kita kena inilah first kita kena tulis dia punya table. Saya tak record Saya lupa lah nak record. Sorry, saya lupa nak record. Tak record. Okay.
Alright, so first step adalah kita kena tulis 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Okay, kita perlu tulis tu. Okay, so 200 adalah 1, 201 adalah 2, 202 4. Ini kena dapatkan lah ni. Okay, 203 8, 204 16. Okay, soalan lah sampai 207. Sekarang kita akan darabkan. Okay, 1 darab 1. 1. 2 darab 1, 2. 4 darab 1, 4. 8 darab 0, 0. 16 darab 0, 0. 32 darab 1, 32. 64 darab 0, 0. 128 darab 1, 128. Okay. Then dia akan tambahkan. Ada Daud. Okay, tambahkan. Okay. So, bila awak tambah 128 tambah 32 tambah 4 tambah 2 tambah 1, awak akan dapat ni lah 167. Okay. Itu conversion lah. Conversion daripada binary to decimal. Okay. So tujuan dia tu macam mana dia nak dapatkan ni lah. Dia macam mana dia nak buat conversion lah. Table reference dia tu. Alright. So contoh dia macam ni lah. Okay. Bila kita nak capture. Okay. Sekarang kita capture bacaan dia analog kita capture 0 volt. Okay. 0 volt dari segi desimal dia adalah 0 lah. 0. So dia akan simpan dalam memory. Dekat memory kosong tu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi 28. Okay. Sekarang kita capture 1.2. Okay. So bila sistem kita capture 1.2, sensor capture 1.2. Okay. So 1.2 dia akan buat calculation. Okay. Calculation dia ialah 1.2 yang dia baca, bahagikan dengan maximum range berapa? 5. Darabkan dengan size kad tu lah. Tapi tolak 1 sebabnya dia start dengan 0. Okay, kalau 208, 256, kita tolak 1. Jadi 255. Okay, so dia akan dapat 61.2. So sebabkan dia cuma nombor bulat, kita roundkan jadi 61. Okay, so 61 dalam table, kedudukan 61 adalah 00111101. Okay, itu adalah flowchart macam mana conversion tu dilakukan. Okay, capture, masukkan dalam kiraan, kirakan berapa nombor desimal dia, dapatkan roundingkan dia 61, then dia akan matchkan. Dia dah ada table dia lah. Okay, 61, okay, nombor dia yang ni. Right, yang soal lah. Okay, kalau capture 3.7 bagi 5 darab dengan 255 dapat 188. Roundkan 189. Okay, so 189, 10, 11, 11. Okay. Right, so ni pun samalah 5 bagi 5 darab 255. So kita dapatlah 255. So 255, 11, 11. Right, so dia conversion. Right, so numbering system dalam microprocessor dia ada ni lah. Decimal, hexadecimal and binary. Okay, so kalau decimal macam biasalah. Macam kita nombor biasa kita, base 2, base 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, base 10 lah. Okay, kalau base hexadecimal, okay, dia 0, 1, 2, 3 sampai 9. Okay, dia tak akan ulang balik tapi dia akan start dengan A, B, C, D sampai F. A sampai F je. Lepas tu baru dia akan ulang balik. 0, 1, 2, 3. Okay. So combination yang dia boleh simpan adalah ini nombor ni lah. 0 sampai 9, A sampai F. Okay, kalau yang base 10 tadi sampai 15 lah. Okay. Dan kalau binary ni base 4. Okay, base 4. Okay, so
Okay. Increment dia sama lah. 0, 1, 10, 11, 100. 101, 110, 111, 1000. Okay. And so on sampai. Okay. So table ni adalah reference table lah. Reference table antara binary decimal dengan hexadecimal. Okay, so binary adalah base 2. Okay. So kita boleh convertkan kepada convertkan kepada desimal. Okay, contoh dia macam sama macam tadilah. 0 darab dengan 200, 1 darab dengan 201. Okay, 0 darab dengan and so on lah. So kita just ambil yang nombor yang ada satu je lah. So ni 201, 202, 202 pula. 1, 2, 3, 4. Ni 204. 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. So just darab yang tu je lah. 202, 204, 206. 202, 204, betul lah 206, 208, 209. Kejap. So, salam. Saya. Letak dah tengok boleh? Sama. Salam. Okay. So, sama macam yang tadi lah. Sama macam contoh yang tadi. Dia darabkan. Yang mana yang satu tu darabkan dengan kedudukan dia. Okay. So, kedudukan dia 201, 204, 206, 208, 209, 11, 13, 14, 15, 16, 18. Okay. So, binary dia dapat yang ni lah. 38, 79, 22, 10. Itu tadi contoh yang sama kan. Bukan contoh yang sama, maksudnya proses yang sama dengan contoh yang tadi lah. Alright, ini adalah conversion daripada binary to hexadecimal. Okay, so binary base 2, hexadecimal base 16. Okay, so first kita kena bahagikan kepada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita bagikan kepada hexa. Bukan hexa. Apa nama dia? Binary. Okay, binary dia combination of 4. Okay. Sebab tu kita bagi kepada 4. Base 2 tukar kepada combination of 4. Binary lah. Okay. So sekarang kita akan refer kepada table tadi lah. Okay, kalau 0010. Okay. 0010 dalam hexa apa? Okay, 0010 dia adalah 2. Okay. Tapi dia adalah base 16. Okay, hexadecimal base 16. So that's why kita pakai kat sini 2 base 16. Okay, ini pun sama sebenarnya. 5 base 16 tapi dia simplified. Letak kat ujung je lah. Okay. Alright, so kita refer table lah. 0010 dekat table adalah 2. 0101, kalau awak refer table, awak supposedly dapat 5 lah. Okay ni. 0101. Okay, 5. Kan. Okay, and so on lah. Okay. 1011 B, 1110 E, 0101 5. Okay. So maksudnya dalam hexadecimal, numbering dia adalah 5EB52 base 16. Okay. So ni adalah bentuk-bentuk signal, bentuk-bentuk data, bentuk-bentuk address yang disimpan dalam microprocessor. Okay, depend kepada format mana yang dipakai dalam coding tu lah. Okay. So biasanya kita
pakai maksudnya combination of number and huruf kan. Untuk supaya dia lebih banyak. Combination dia lebih banyak. Dia kadang sebab dia limited kan, limited. Kalau macam nak cakap, dia limited lah, combination itu limited. Okay, so tapi kita masih perlukan lagi banyak memory, banyak space lagi yang kita nak pakai ataupun banyak ruang lagi kita nak pakai untuk mewakili data-data kita lah. So caranya ialah kita combinekan dengan kita pakai hexadecimal lah. Right, ini sama macam sebelum ni lah. Okay, microprocessor monitor ni sama macam sebelum ni sebab dia PC base benda yang sama. PC microprocessor ada monitor ROM, ada RAM, okay, optional user ROM, fixed ROM, ada optional user ROM, ada system and user RAM, ada user input output. Okay, system input output, ada keyboard, ada display. Okay, sama juga kita ada address bus, data bus dan control bus. Okay, control bus. Alright, so tengok dia punya address ni. Okay, punya address mewakili komponen-komponen apa dalam sistem kita. Okay, dia pakai hexa. Hex. Okay. Itu dia pakai untuk address, dan dia pakai dekat dalam RAM, dia pakai dekat tengok ikut formatting yang dia pakai. Okay, so sebab dia microprocessor, so dia kurang samalah benda yang sama. Alright, so dalam data acquisition system, okay, ni bukan control apa, block diagram lah, block diagram untuk data acquisition system. Okay. Alright, first kita kena ada sistem kita lah. Okay. Sama ada dia experimental rig ke, dia ada proses ke, dia tapi as long as dia ada sensor dan actuator lah. Okay, so kita ada measurement variable apa yang kita nak ukur, depend kepada sistem kita lah. Okay, so kita akan ada sensor lah, different measurement akan ada different sensor. Right, and then kita ada signal conditioner. Okay, alright, so dekat data acquisition system kita nampak ada banyak port kan. Okay, sama juga macam Arduino ada pin 1, pin 2, pin 3 sampai pin 13 kan. Okay, so imagine kalau awak sambungkan 13 pin tu kepada sensor contohnya, tapi digital lah. Kalau analog cuma 6 lah, 0 sampai 5 tu. Okay, 0 sampai 5, ada 5 lah, ada 5 analog sensor yang kita boleh pakai. Alright, so kita ada multiplexer, okay, analog multiplexer. Lepas tu kita ada analog to digital converter yang kita discuss tadi. Macam mana dia nak convertkan dari analog jadi digital. Okay, so di signal digital tu akan send kepada komputer lah. Dia akan send kepada kita punya software. Okay, masukkan dalam kita punya controller. Masukkan dalam kita punya data untuk simpan ataupun dekat monitor untuk display. Untuk monitor. Okay, so kalau ni adalah proses control, so kena adalah signal digital to analog converter. Ya, dalam ni kita ada controller, control berapa output signal dan kita kena hantarkan kepada actuator kita. Okay, so perlukan digital to analog converter. Sebab dalam komputer cuma digital, kita nak convert balik jadi analog. Okay, berapa sebenarnya voltage nak kena hantar dekat DC motor kita. Alright. Alright, kalaulah sensor kita ni digital, okay, so tak perlulah lalu analog to digital converter. Terus saja kepada komputer. Okay, sama juga kalau sensor kita tu memang actuator kita tu cuma macam switch je on off LED, so kita tak perlulah ada analog to digital converter. Okay, so contoh analog digital converter PWM lah, salah satu contoh PWM. Alright. Okay, ni sama juga. Okay, sensor, lepas tu ada, ini complete lah, complete. Okay, contoh kita ada sensor RTD. Okay, RTD pakai dengan bridge. Okay, bridge pakai dengan differential amplifier. Okay, kalau signal teruk sangat, kena ada filter. Okay, bila kita nak buat sampling, dia ada sample and hold. Tadi kan, untuk sampling, sample and hold. Okay, lepas tu dah dapat data, ada analog to digital converter.
Okay, ada table reference tadi tu lah. Okay, dari analog digital dia apa? Okay, lepas tu dia ada ini input port lah, input output port. Okay, sambungan ni lah dekat card dia tu. Okay, input port. Parallel series input port ataupun output port untuk digital to analog. Okay, untuk hantar keluar lah. Okay, lepas tu kita ada digital control circuit. Okay, digital control circuit ni lah yang akan control sample and hold. Bila kita nak onkan switch untuk sample and hold. Bila kita nak offkan dia. Okay, digital control circuit. Yang kedua ialah dia akan control analog digital converter. Okay, ada pengiraan tadi tu kan. Pengiraan tadi macam mana kita nak reference tu. Okay, so semua tu kita design dalam circuit yang ni lah, digital control circuit. Okay, of course dia akan bergantung kepada timer. Okay, yalah, sampling pun bergantung pada timer, frekuensi lah, frekuensi timer tu frekuensi. Okay, dan juga interrupt. Okay, interrupt ni kalau kita nak tukar rutin dia. Interrupt. Okay. Alright. So tadi kita tengok ada multiplexer. Okay, multiplexer sebab kita ada banyak port. Okay. Sensor tu tak boleh baca sekaligus. Kalau ada 6 sensor, 6 dia ambil baca data. Tak, dia ambil satu-satu. Okay, dia ambil satu-satu. Sebab tu kita ada ni tadi digital control circuit. Okay, digital control circuit ni yang akan menentukan port mana yang akan buka untuk kita ambil bacaan. Okay, port mana yang akan baca. Okay. Tapi dia allow connection kepada banyak sensor, cuma ambil bacaan ikut yang di-trigger oleh komputer lah. Okay, dalam komputer, okay, bacaan port 1. Okay, dia trigger, barulah kita digital control tu akan turn on switches untuk channel 1. Okay, so channel 1 je lah yang capture data masa tu. Simpan dalam kapasitor tu. Okay, lepas tu dia hantarlah kepada ADC and so on tu lah. Okay, so basically multiplexer ni switch aja. Okay, switch. Dia ada switch. Alright, so dia akan trigger switch tu bergantung kepada coding kita lah. Bergantung kepada instruction software kita buat. Okay. Okay, computer instruct multiplexer select particular channel and the data are read and processed. Okay, dia akan trigger mana-mana channel yang dia nak baca lah. Okay, sample and hold tadi saya dah explain. Okay. Okay, last kali adalah software lah. Okay, semua untuk trigger, untuk design controller, untuk monitor, untuk display, semua tu kita perlu adakan software. Perlu ada satu software lah. Boleh juga kalau awak nak develop sendiri, programming sendiri pun boleh. Okay. Tapi setiap function tu kena coding sendiri lah. Satu. Okay. Software ni dia dah simplify. Okay, ada part kita tak perlu bother pun. Tak perlu fikir, kita just pakai. Itu advantage software lah. Okay. Kalau macam buat coding sendiri, part interrupt, part trigger, apa semua tu kena ada coding lah. Part interface, semua tu kena ada coding. Okay. Tapi software, dia dah serta-serta part macam interfacing, macam communication antara komponen ADC to the software tu dia dah ada integration dia. Right. So mudah ke susah untuk kita pakai data acquisition ni bergantung kepada software apa kita pakai. Okay, so normally kita guna software untuk acquire, of course untuk acquire, untuk analysis, okay, untuk monitoring dan juga untuk control lah. Okay, so ada dua programmable software dengan data acquisition software package. Okay, programmable software ni kita buat sendiri program lah. Kita pakai C++, pakai Visual Basic, pakai Fortran, pakai C++, okay. Maksudnya pakailah pakai Python ke sekarang, whatever language yang awak faham. Okay. So advantage dia fleksibel lah. Okay, awak boleh buat sesimpel mungkin, awak boleh buat sekompleks mungkin. Okay. Gantung kepada awak punya
punya competence dalam programming tu lah. Okay. So disadvantages dia dia kompleks lah, ada banyak benda kena tahu dan nak belajar pun kena belajar banyak benda. Okay. Steep learning curve. Okay. Banyak. Susah lah maksudnya. Susah sikit lah nak belajar. Bukan susah sikit nak belajar. Dia tak susah nak belajar. Cuma dia banyak sikit nak kena faham. Okay. Alright. Yang kedua adalah data acquisition software. Okay. So kalau data acquisition software, dia bukanlah nak kata does not require programming. Dia minimal lah. Minimal fokus kepada apa yang kita nak sahaja. Okay. Yang lain-lain tu yang general, yang tak berkaitan dengan kita punya application, semua tu kita tak perlu. Okay, sebab dia dah embeddedkan dalam dia punya software. Okay. So contoh dia LabVIEW, MATLAB, Snapmaster, TestPoint, tengoklah banyaklah software-software ni. MPs ke apa banyak kan. Okay. So paling popular LabVIEW dengan MATLAB lah. Saya tak tahulah yang lain-lain ni, saya tak tahu. Saya tahu LabVIEW, saya tahu MATLAB. Okay. So boleh pakai LabVIEW ataupun boleh pakai MATLAB. Okay, konsep dia sama. LabVIEW, MATLAB lebih kurang sama. Boleh pakai coding, boleh pakai block diagram. Boleh pakai kalau dalam LabVIEW block diagram lah. Kalau dalam MATLAB kita pakai simulation. Okay, so ni contoh data acquisition. Alright. Alright, so habis untuk topik kita. Alright, so kita dah cover tiga bentuk controller. Okay, microcontroller, dia kecil. Mobile application, embedded application, microcontroller. Okay, dekat industri kita pakai PLC. Okay, dekat lab ke ataupun dekat industri pun boleh juga, provided environment dia sesuai, kita boleh pakai PC. Okay, application dia, proses dia sama. Sensor, actuator, controller. Okay, system can be anything. Okay, kita require input daripada sensor. Okay, input tu kita hantar kepada kita punya controller sebabnya kita nak buat decision. Kalau controller nak buat decision. Kalau nak monitor, just display sahaja. Ataupun kita nak simpan, nak proses, nak analyze performance dia. Okay, itulah function-function yang ada dalam sama ada controller ataupun software lah. Okay, so kalau controller, dia akan buat decision based kepada data yang kita dapat dan dia akan sendkan balik kepada actuator yang akan do the corrective action lah, corrective action ataupun activate the system, etc. Okay. So kesimpulan dia semuanya sama. Okay, proses dia sama, cuma ada certain thing yang kita kena tahulah. Kalau Arduino macam mana nak pakai. Kalau PLC programming dia macam mana. Arduino programming dia macam mana. Kalau PC base programming dia macam mana. Okay, so itu je berbeza. Konsep dia sama. Konsep mekatronik lah. Mekatronik. Cuma controller dia je yang berbeza. Right? Okay, ada soalan? Okay, so basically this topic dengan topik last week apa? Last week microprocessor kan? Microprocessor minggu ni dan juga PLC. Okay, tu topik yang akan masuk aku punya test 2. Okay, test 1 saya cuma dapat satu soalan saja baru dapat. Saya akan check lah dulu. Dan nanti saya akan share lah markah dia. Tapi cuma satu soalan je saya baru dapat. Lagi 2 soalan saya belum dapat lagi sebab bukan saya yang tanda sebenarnya. Okay. Ada soalan tak? Okay, untuk hari Rabu kita akan buat Blink. Okay, Blink dengan ESP8266. Okay, so siapa yang nak pakai ESP prepare the hardware, belilah ESP8266 tu. Satunya dah ada lah sekarang. Okay, so kita akan buat setup dia macam mana dekat Arduino IDE. Okay, nak setup dia macam mana. Dan kita akan buat simple programming lah, control LED
Macam kita buat Arduino hari tu lah. Okay. So yang Arduino dah demo untuk setup lah kan. Dah demo, dah coding semua. Cuma kita buat dekat Tinkercad kan. Tapi lebih kurang sama lah dekat tu. Okay, so siapa yang pakai ESP266 ataupun ESP32, make sure prepare dengan microcontroller tu. Okay. Alright. Ada soalan tak sebelum saya end? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita end kat sini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.